Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung ke surat berapa? Ya? 21. Kahin. Dan keenam, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullah ta'ala, dan keenam, aqul walidain, iaitu orang yang menderhakakan dua ibu bapaknya atau salah seorang daripada keduanya, kedua ibu bapaknya. Kita sambung lagi tentang dosa-dosa yang besar yang sewajarnya kita bertaubat daripada dosa-dosa ini. Kerana pada malam yang Allah ampunkan banyak dosa pun tidak diampunkan dosa ini menurut satu riwayat, iaitulah aqul walidain. Firman Allah SWT dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana, dan kepada dua ibu bapa kamu ihsana. Ihsana maknanya hendaklah berbuat baik. Buat baik ni bukan macam orang kafir. Orang kafir benda buat baik ke ibu bapa, wibiti. Jadi kita bukan wibiti. Nampak? Bukan wibiti je buat baik. Makna derhaka kepada ibu bapa iaitulah menyakitkan hati keduanya dengan perkara-perkara yang tidak harus. Tapi kalau mereka bersakit hati dengan perkara yang tak sepatutnya, tak kira derhaka. Umpama dia sakit hati sangat kita semayang, padahal semayang tu wajib. Jadi dia pun sakit hati, tu dah panggil derhaka gitu. Sebab hak tinggi sekali Allah Ta'ala. Ibu bapa bawah. Jangan ibu bapa larang semayang, kita ikut ibu bapa. Sebab ada yang tak suka anak dia buat ketaatan. Ada ibu yang marah anak dia pakai tudung sebab ibu tak pakai tudung. Siapa dia kata aku tak reda pakai tudung, ni berlaku sungguh. Jadi anak ni takut buang tudung pasal ibu tak reda, takut tak bau syurga. Tak, ibu tu tak bau syurga. Syurga bukan hak ibu. Dah kata bawah tapak kaki ibu kan. Bukan maksud dia hakiki. Aja kita balik tapak kaki mak kita balik kan dia syurga. Tak ada, maksudnya taatlah ibu bapa. Taat kepada ibu itu membawa kepada syurga, tu je. Tapi jangan sampai derhaka kepada Allah. Kadang-kadang kita kaji ada sebab anak kita derhaka kepada kita. Nak buat apa yang anakku derhaka dengan aku ni? Aku bela rohok-rohok, aku jaga begitu begini, makan pakai sekolah, dah besar derhaka kepada kita. Rupa-rupanya kita derhaka dulu kepada orang tua kita, kita tak ingat dulu. Dia pembalasan gitu kan. Sebab tu tiap-tiap musibah dia ada silap. Ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsi. Allah sebut dah apa sahaja benda yang musibah. Musibah ni benda yang menimpa orang beriman, dan benda itu tidak disukai. Kalau niaga tak laku, kalau sihat musibahnya sakit, kalau berjalan musibahnya rebah. Nampak? Maka daripada diri kamu, benda-benda apa hak tak malik kena ke kita daripada diri kita. Tu tak nampak rasa-rasa kita tak ada buat salah. Main tak nampak tu payah. Jadi tak mahu anak-anak derhaka, jangan derhaka kepada ibu bapa.
Zaman sekarang ada zaman derhaka ibu bapa. Atau mak rumah orang tua-tua tu. Dia orang kafir. Nah, orang kafir bila tua dia atur ke rumah orang tua. Mak ayah dia. Dulu orang Islam tak buat itu, ini ada. Nah, masuk dalam TV, masuk dalam apa, tak cara. Nah, derhaka pada ibu bapa. Jadi kena bertaubat, kena minta maaf. Nah, kadang-kadang mak dengan ayah dia nampak anak tu derhaka kepada dia, tetapi dia tak nampak dia derhaka pada ibu bapa dia. Ini masalah sosial panggil. Hak ni derhaka kaku ni. Anak orang kata dah mak tu derhaka ketuk. Nampak? Tok duduk seorang dalam rumah buruk. Mak dah pergi kelih dah. Nah, orang lain lah mari tengok, tak ada kena-mengena mari atas si kapik sambal. Nah, anak senang-senang dah, duduk dengan laki lain, duduk belaki, duduk bini suku dah, tak lari jengok mak. Tak. Dia marah anak dia lawang dia. Dia tak tengok mak dia. Duduk darat. Nah. Jadi tengok dah. Nampak? Bila berlaku anak derhaka dia ada sabak dia. Ada silap dia. Dan ketujuhnya sahir, iaitu orang yang mengerjakan sesuatu yang jahat supaya menambah daripada pekerjaan yang menyalahi adat seperti balik mata dan lainnya, maka itu haram lagi dosa yang besar. Sahir maknanya sihir lah. Sahir ni tukang main sihir. Permainan dipanggil sihir, yang main sihir dipanggil sahir. Nampak? Macam syair dengan penyair. Syair tu yang tukang baca syair, penyair, syairun. Ke sahir, ahli sihir. Ahli sihir ni berlaku khilaf di kalangan ulama mazhab Pak. Ada yang berkata hendaklah ditakzir. Hukum dia kena takzir. Kalau jalan dalam Islam takat takzir. Takzir ni kena penjara dan dirotang sehingga dia buang segala sihir dia. Dan ada mazhab yang mengatakan ahli sihir hendaklah dihukum mati, hukum bunuh. Kalau di Eropah pada abad yang ke-15 Masihi, ahli sihir dihukum bakar. Dia bakar. Bakar api. Ikat di tiang, buat kayu api bakar. Jahat dia ahli sihir. Dan sihir ni ada sebut dalam Quran. Kalau tak ada sihir, Nabi tak baca doa pelindung dari sihir. Kan Nabi ajar kita kan ayat-ayat ni, doa-doa ni supaya berlindung daripada sihir yang jahat. Bermakna sihir itu berlaku. Dah beri mudarat, boleh dengan izin Allah. Dan kalau Tuhan tak izin, tak jadi apa sihir. Jadi sihir wujud. Wajib kita percaya adanya sihir, bukan wajib percaya kepada sihir. Sebagaimana wajib kita percaya adanya iblis, dan bukan kita wajib percaya pada iblis. Percaya wujudnya iblis lain, percaya ke iblis lain. Nabi ajar kita di antara ayat-ayat yang menolak sihir, iaitu ayat kursi. Nampak? Ayat kursi dia boleh menolak sihir. Di antaranya baca surah Al-Baqarah boleh menolak sihir. Dan banyaklah dalam kitab-kitab hadis Nabi berdoa berlindung daripada sihir. Sihir ni amalan daripada iblis, syaitan lah. Dia ada cawangan, dia buka cawangan bagian sihir. Dia ada cawangan ni. Dia kena belajar tu haram. Haram belajar menurut pandangan jumhur ulama. Walaupun ada 2-3 orang ulama mengatakan boleh belajar ilmu sihir, tapi bukan untuk mengamalkan sihir. Belajar nak tahu selok-belok saja. Tapi jumhur ulama mengatakan haram. Maka termasuk juga dengan anak beranak sihir ni, orang duk tunjuk dalam TV tu lah. Yang berkerak belah 2 hidup semula. Orang boleh kerak 2. Kepala buat pergi penotong ni, kaki buat pergi penotong ni. Bingung orang tengok. Tu sihir haram tu. Dah kita tengok sekolah, tu kan sihir, tu silap mata.
Nah, tu gupa sapu tangan, tu big gebeng merah. Tu pelawak tu. Tu bagian susu. Nah. Kau celah jari tu big air, dia pun dah wayar kau dalam baju kau. Tu boleh Nah. Sihir ni lain. Nah, David Copperfield sihir tu. Nampak? David Blank sihir tu. Nah. Dia hak bela sihir ni dia kena berbaik dengan jin kafir. Termasuk juga sihir iaitu Tok Bomo. Bukan Tok semua Tok Bomo yang bela jin sihir. Nah, bagian khainat kau orang. Tok Bomo dua ada, Tok Bomo baik, bagian buat nak suruh baik. Seka lagi Tok Bomo jahat, nak suruh sakit. Ada ke? Nah, ni sakit hati sangat, JKK dak pergi basikal. Jumpa Tok Bomo. Nama muak ni giling-giling Tok Bomo, neng. Kelak tengok JKK duduk di rumah. Nah, sakit perut. Nah, belah-belah perut tengok dalam perut dia. Magak basikal. Nya sihir molek-molek ada. Tu je mainan tu. Nah, sebab tu maknanya haram, dosa besar. Mula-mula belajar saja je dan pandai kau. Ni mari tu buah kena. Lepas tu baik tak sah tebeng Nah. Benda tak sah sihir main silat dah. Nah, main silat, taekwondo, judo. Mula baru belajar dak sendiri dah pandai sikit. Cari orang halu. Nah, lambat tepung. Hei. Dah. Lambat tepuh nak tunjuk buah. Dulu tak gitu, tepuh gitu Lalu ni ada tali pinggang hitam tau. Nah, lambat sikit orang pong sikit jelang ni. Buka tikar. Mana nak patah. Aduh. Cabar orang saja apa? Dah pandai silat oleh ni. Nah, bekeng ni. Dumah dah ketek ni bola selinga bini. Jadi siapa yang tengok sihir jangan percaya. Semua itu adalah tipu daya syaitan mereka. Dan sihir dia kalah. Sentiasa kalah. Yang menang Allah Ta'ala. Batu orang yang yakin Allah Maha berkuasa, maka sihir menjadi lemah. Main dengan main. Kalau di Thailand budak orang mati beranak, dia ambil mayat salah. Dia puji tak cak. Kita nak bela dia nara rakok tu 300-400 ekor. Ambil duduk dengan kita. Sini panggil kenapa? Ini panggil anak kerok. Bagian ngosek orang. Nampak tak? Bagian ngosek orang. Mayat budak kering salah. Puja tak car dia. Dah tak car tu kuih tu ketik tu tepat setan tu. Tu haram belaka tu dengan mainan sihir belaka. Boleh masuk dalam rumah orang. Yang ke-8 kahin, iaitu orang yang menujum, yakni orang yang mengkhabarkan akan pekerjaan yang lagi akan datang, yang ghaib, halah keadaannya memegang kerana memberi bekas bagi suatu alamat yang hadis yang baru berlaku, seperti katanya manakala naik bintang ini maka baginya hasil-hasilnya, dan manakala jatuh bintang ini maka bagian-bagian hasilnya. Maka adalah yang demikian itu haram dengan terkadang menjadi kufur, na'udzubillah. Dan kata setengah ulama, kahin itu orang yang mendakwa bahawa sungguhnya ada daripadanya taulang daripada jin yang mengkhabarkan padanya kahin akan segala masa yang lagi akan datang di dalam zaman yang lagi akan datang. Yang ke-8 kahin. Kahin bukan koring lain. Koring member kita. Tahu koring saya? Koring ni jin yang ikut kita sama. Tu koring. Jin bagian ngaca. Nampak? Kita duduk seorang tagar tepi jalan, dia duduk tepi tu. Dia tak cerat tangga. Kita mandi, dia tunggu biar setan. Tunggu cengok. Tu koring tu. Kita mati baru dia lari. Tak tahu ada koring. La ilaha illallah.
Ha? Tujuan nak asuk itu ya. Suruh buat tak pakai. Nampak? Itu koring. Koring ni tiap-tiap manusia ada. Nabi ada, tapi Nabi tak ngajar. Allah pelihara dah. Kita ada koring. Kita tak sedar. Kita duduk seorang atas dia duduk sebelah. Tapi dah apa? Sebut dalam Quran, dalam hadis ada. Jin. Anak beranak jin. Kira kemang katibin, tu malaikat kiri kanan. Koring ada sekor. Lalu awek dia kata, ngorak. Kita pun mana tu? Ada. Koring tukang suruh, dia cacau. Faham ni lain, ni kahin. Kahin ni tok bama yang boleh menunjuk. Kalau berlaku gini-gini, jadi gini. Kata setengah ulama, kahin ni orang yang boleh mengkhabarkan benda esok atau benda yang tak berlaku lagi. Tu. Waktu kalau tok bama tak haram. Tapi kalau siapa martabat kahin haram. Kalau tak bama dia berobat molek dengan ayat Quran, dengan zikir, dengan baca repu air, wak air bunga tiup, berah limau itu ni tiup wak mandi, tu boleh. Tok bama tu harus pada syarak. Tapi kalau tok bama kalau boleh khabar barang ni orang ni curi, orang ni ketek, orang ni tak jauh mana ni, belah dekat dengan belah empat sepupu ayah je. Kata tok bama. Tu kahin. Nampak? Kahin ni kalau siapa pergi, maka dia tak terima 40 amalan. Amalan dia tak terima 40 malam. Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Hakim, man atakahina lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma atau kama qala. Siapa yang pergi kepada tok bama yang boleh teka-teka gini barang gaib ni. Faham? Kalau berobat biasa tak apa, hak boleh teka-teka. Faham tak barang tak berlaku lagi, boleh khabar orang curi, nampak dalam air tu muka, tak nampak tu muka. Kena 100 ya. Dah curi nak curi 60. Piti hilang 60, tak tahu siapa dia curi. Pergi kat Tok Amar suruh tengok dalam ketik. Rupa 160 dah mampu situ. Jadi kalau boleh khabar-khabar barang gaib, Nabi kata siapa yang pergi ke Tok Amar gini, lam tuqbal salatu arba'ina yauma, tiada diterima sembahyangnya 40 hari. Dia percaya tak? Tak percaya tahu. Dah pelawak. Dah giat ada saja je ra'i. Dah ayah suruh gi hangat. Gi ayah ada duk kerja suruh gi hangat. Gi hari ni kat potis su. Gi tengok kat potis su. Dah cakap nak kerja, gi juga. Gi saja je, main-main orang panggil. Tak percaya. 40 hari semayang out station. Tak terima. Nampak? Wa in saddaqahu, dan jika dia percaya pula, faqad kafara bima unzila ala Muhammad kama qala. Kalau dia percaya pula, tadi tak percaya 40 malam tak terima sembahyang, kalau percaya dia telah kafir dengan Al-Quran. Nampak? Waktu nak jadi tok bama cara balik. Baca ayat kursi, baca yasin, baca ayat Quran, tiup dia air, tiup dia orang, tu baru buat, baru betul. Ada kata tak boleh tiup. Boleh tiup. Berapa tak boleh tiup? Tiup ni perubatan Rasulullah. Faham baik? Tiup tu. Tiup. Macam labu-labi tu. Faham? Rasulullah tiup itu Bapak. Tiup dia air mandi ke orang. Nabi buat gitu tak? Jadi berobat tiup-tiup ni, repu-repu ni Rasulullah. Itu dah salah. Jangan teka barang gaib. Jangan khabar barang tak nampak. Itu baru kacau ada. Dah tu japi-japi boleh. Ulama khabar kan? Japi boleh. Dah kata haram, japi dengan siapa? Tu haram. Ni japi dengan ayat Quran. Udak-udak nangis kau japi. Baca ayat kursi, tiup di hubung-hubung dia, tamuin nangis. Japi tu. Ada orang kata tak boleh, japi asal japi tak boleh belaka. Haram. Orang kata ada tak boleh. Ada. Haram belaka. Japi haram. Tu orang bodoh.
Nah, kalau haram macam mana kita nak sembahyang? Dah tak boleh japi. Hang. Dah boleh sembahyang mana pula? Dah tu Fatihah. Bukan surah jampi. Cuba buka kitab tafsir siapa kat surah Fatihah. Nampak? Lil Fatihati asmaun. Bagi Fatihah ini ada berapa nama? Nampak? Wa yusamma aidan alham, suratul alham. Dinamakan juga Fatihah surah alham. Dinamakan juga surah ruqyah. Benda makna ruqyah? Surah jampi. Bermakna kalau kita baca Fatihah, kita telah membaca satu surah jampi. Arab Nabi panggil ruqyah, Melayu panggil jampi. Nampak? Kalau kita tak baca ayat jampi, sah ayat. Dah apa bodoh kan? Yang kata tak boleh lah. Tengok dulu jampi yang haram, hak karuk-karuk. Sebut jembalang tanah, jembalang api, jembalang angin, jing kepala watak, mulut pegoh, macam-macam masing. Tu apa benda hak tu? Mari dengan tulang anjing, mari dengan keris musing, mari dengan benang terbang. Tu baru jampi yang haram. Ulama kata ayat yang dibaca dalam jampi itu wajib diketahui maknanya. Kalau tak tahu haram baca. Jadi apabila jampi itu dengan ayat Quran atau zikir-zikir yang baik, maka harus di sisi syarak. Tiup-tiup tu hak Rasulullah. Nabi ajar kita kalau kita tidur malam tak mui kena sihir. Acak dah khabar. Baca 3 kul. Tiup di tapak tangan. Hadis sahih. Faham? Tiup 3 kul, baca tiup di tapak tangan, lepas tu sapu tubuh ni. Faham? Seluruh tubuh sapu. Nabi kata insya-Allah selamat daripada sihir. Dah tu kita pasang elang, kita pasang direjak, diriji besi apa semua buah mangga. Tu bukan sihir, tu kan curi, tak boleh masuk. Sihir tak boleh langgar tu. Faham? Sihir dengan ayat-ayat pelindung ni. Dah tu tiup tu. Tiup tu. Tiup. Sapu. Hak Rasulullah. Syekh 3 kul. Baca sampai habis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Abi qul bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Hak 3 kul a'udzu birabbin nas. Baru tidur. Jadi orang nak kena sihir, mana tu tak kena. Dah malam esok tiup pula. Takkan sampai 3 minggu baca. Tapi jangan 3 kul. 3 kul. Dan gitu maknanya kul huwallahu ahad baca sampai habis. Kul a'udzu birabbil falaq baca sampai habis. Luruk-luruk di tubuh ni, bang, sapu ni. Baru tidur. Tu Nabi ajar. Tak mau buat. Sehingga Siti Aisyah kata hak Nabi tak sapa aku tolong ambil tangan Nabi buat. Nabi tak sapa belakang-belakang ni. Aisyah ambil tangan Nabi bekas tiup tadi, Aisyah sapu. Tolong sapu. Dah kita boleh kau kita tak sapa bini kita tolong pegang tangan, sapu. Hak dia tak sapa pula, kita pegang tangan dia tolong sapu. Jangan kita sapu dengan tangan kita jadi pasal lain. Dia kata kalau tak percaya ni ada orang buat ni, penyakit ni orang buat. Padahal gauk. Dia kata sakit kaki ingat ni, sakit kaki ingat. Tu orang kata bila sakit? Marahnya masa balik makan huluk. Memang dari bahan daging banyak. Tu omong kalau tu omong cerdik, dia kata gauk kot ni. Tu omong reti gak gauk. Dia obat cara kampung. Tu betul tu. Hak bagian doktor perubatan moden dia kata gauk kau. Dia obat pergi hospital. Dua-dua ni betul lah ke? Tok Rama hak molek dia kata gauk kan. Dia tengok kaki kok semak tu gauk. Tapi tak pergi hospital. Dia hak dia kan.
minyak gugu. Main gitu kan. Nah, kalau hak tok rumah karuk ni buat dah orang nampak? Ada tak begini. Ada. Ada orang nak kena kawak ni. Nampak? Kita pun lalu. Mari dulu. Nampak? Ada kehir sikit dengan mak saudara. Nah, kehir tak tutup itu baga je. Ambil buah jambu. Faham tak? Jadi nampak dah mak saudara sihir. Wak ngacar dah. Padahal memang ada balas sikit tapi tak buat. Nampak? Dah tu omong cocok kat tu. Kita hak wal mak dah malek. Nah. Ni hak bijak lagi. Kalau tak percaya balik karang belakang gerobak dapur hak jebur ikan masin tu, kaki belakang belah kanan ni tengok ada botol cek. Ambil wak hari sini. Balik di rumah dah bukan dekat tu. Jetih tu rumah. Kat rumah ayah. Balik di Pok Tuju tengok ada sungguh botol cek dalam kain kuning. Tu rumah tu. Nombor 1 kelas. Tak kelas apa disuruh jing lagi atas pos situ. Ia bila jing 3-4 ekor. Dia suap nasi alang-alang. Dia temu gibuh belakang gobok. Dia pergi mari atas. Memang boleh mari atas dia baik dengan jing. Kita balik tengok ada sungguh. Percaya. Pulang balik 100. Tak boleh pulang saja gitu, ngerah 100. Dia 30, jing 70. Jin nak reload prepaid. Tak? Gali kat ni ada barang. Gali ada sungguh kat belakang kat dapur. Atas sikit lek kanan pada aico. Nak? Jin duk bisi dah kata abang. Belakang ada aico. Belakang abang betul tak ada aico? Ada, dah tahu mana. Tu omong kan? Nah. Gali jumpa sungguh botol ada rambut. Jin dia tandang dah mareng. Jing dia nak pergi mari sini dah ya naik kereta sewa jing. Bukan orang naik kereta tambang. Nampak? Jing dah ada benda berkata terbang gitu. Gali ada sungguh 100. 3 kali 300. Nak boleh baik tak baik sekarang. Tu baru haram. Kata setengah segala ulama haramlah memakai segala pekerjaan demikian itu dan haram pula pergi ke rumah Tok Momo seperti ini dan membenarkan kata mereka itu dan haram pula memberikan upah kepada mereka itu. Maka wajib atas barang siapa jatuh dalam segala pekerjaan yang tersebut itu bersegeralah taubat daripada dosa tak ni lah, berobat yang haram. Fitrah dah orang yang sakit dia nak sembuh, dia tambah witih nak sembuh. Orang sakit kan, orang sehat nak sakit. Tambah orang sakit nak sihat. Itu lah. Kena faham. Gitulah kehidupan kita. Kalau sakit dia nak sihat. Dan bila dia nak sihat, dia tak kira haram atau halal. Nak sihat, nak derah baik. Kalau doktor kata pain ni dalam masa 3 bulan baik Kalau pain dia kata pain 2 bulan tak tahu. Dia nak derah lagi. Tu orang sakit. Sebab tu bila kita sakit datang syariat mengajar kita tadawau berobat. Nampak? Berobat lah. Wala tatadawau biharam. Tapi ingat jangan berobat dengan cara haram. Ni dah arang-arang. Orang kata ada ni Tok Momo segi, mugi dak lagi. Duana tupak. Kak Tok Cha tidur. Mana lihat ada. Dengar Tok Cha berobat kain kuning ni. 3 bitang tadai. Pala watak. Suka mugi lah tak percaya. Pala watak sungguh. Tok Cha ketik tu kat orang budang. Berobat nak baik. Bendanya baca. Padahal ulama kata dah kalau bacaannya kita tak faham haram. Walaupun dia tok imam, bacaan mesti sahih, zikirnya mesti dipahami, baru sah lah untuk berobat. Tak kira tok ca lah.
Orang suruh makan, orang sakit. Nah, penyakit ni payah ubat lain, dia kena makan anak tikus baru beranak. Bahan boleh ada. Cari rumah nak baik punya pasal itulah naluri orang sakit. Dia nak baik, dak sabar-sabar. Dah pesan dah bawa nak baik tu tak ada salah, tapi janganlah siapa harang. Bahan cari anak tikus baru beranak. Merah susah ni anak tikus. Geli dak dia nak makan. Baru nak surat mutah. Bubur atas mulut tubik mula. Dia makan boleh. Telefon tu Rama mesej, tu Rama jawab. Belah pisang, lepas tu bocelah pisang kapit dah pisang ni belah dua. Dia tu anak tikus beranak cecek atas tu. Anak 5 ekor dah cecek sesuatu anak tikus. Dah balik puan akan pisang. Nampak? Berobat dengan anak tikus. Nah, tu yang niku ngak ni. Allahu Rabbi. Mujur je nyewa Tok Omar kata anak tikus. Kalau dia kata anak kura jeng tu. Lekat tekok bahan ni kulit kura. Nah, orang kata nyakit ni ayah dia susu rimah. Oh, bahan susu rimah. Ada pula boleh 2 sepotong susu rimah. Bagian ngecek pula. Nah, Tok Omar kata dah saya nak cari duana susu rimah. Nak, kalau nak tak apa kita suruh orang ambil, ada orang dia ambil, orang masuk hutang 200 setengah. Nah, susu kambing 25 riyal sepotong. Dah susu rimah kan 25 riyal, 200 setengah. Nak sungguh nak, telefon hantar molek ada, tulang ada. Dia punya pelawak. Tunggu sekejap dalam 2 sejam lebih 500. Oh, bayar. Karbon 600 ayah, susu rimah. Cari mana susu rimah tak jumpa. Susu rimah. Nampak bodoh punya pasal. Yang kita heran tu sebotol besar boleh. Kalau kata setitik boleh tahan kira. Jumpa atas daun tak? Sebotol susu rimah. Rimah kalau dia ngopek mana dia bakang. Nak rimah dia boleh pergi ambil susu rimah pecek kopek. Mana sabah kita. Jadi tak mikir langsung. Mana sabah tak sebotol susu rimah. Rimah bewok ke benda. Faham tak? Apa benda hal ni? Rimah tak usah kata hak beranak, hak mampu kau tak berani. Kena lah di jalan gerangan langgar dengan bahak express. Pecah perut rimah, tobek perut duduk atas jalan, rimah suku mampu Seorang haram tak berani turun bah. Kunci pintu rapat. Mampu kerah dah. Tu rimah. Mampu kau takut. Tengah ngopek ni pergi becek. Boleh foto. Rimah bahan hampir kuda. Tapi dah pada percaya juga beli foto. Minum juga. Jadi bekeng tak jual harga. Allah Rabbi. Makan. Ni mari pula jual kulit badak boleh makan. Buat ubat. Makan kulit badak. Betul, boleh berobat benda yang najis, tetapi mestilah disahkan oleh pakar-pakar perubatan Islam. Manalah tabib Islam kata memang boleh benda ni sebab dia lebih mustajab, lebih mujarab daripada obat hospital. Baru masa tu baru diharuskan yang haram. Nah, ni hak kata bapak jahil suruh kita buat. Hak di Johor tu ayah haji minum jenis stout. Nampak? Sesudu sehari campur dengan air kopi. Akhirnya minum arak tu mati dalam mabuk itu. Nampak? Cina aja, Cina sesen. Nyakit ni minum air kopi bubuh jenis stout sesudu. Dah kawan tu arak alkohol lama-lama sedap. Lama-lama dak main sudu dah, kopi pun tak ada dah, pakai jenis stout saja. Segelas. Nengung tengok Gusti. Ayah haji. Minum arak. Kena perdaya. Sebab apa? Orang bodoh makanan orang cerdik. Dan kesembilan hasad, iaitu orang yang berdeki sama Islam. Maka makna dengki itu mencita-citakan hilang nikmat pada orang yang lain dan suka kedatangan bala dan mudarat atasnya.
Kita berhenti dan ke-9 hasad. Banyak soalan ini. Wallahu a'lam. Mana jang ada perisa? Pukul apa dah? Jang kita pukul 9. Ya? Soalan pertama, ayah saya tak suka bersemayang. Umurnya masuk 70 dah. Alah parah. Kalau mak tak tegur atau tak tanya, memang dia tak semayang. Walaupun sudah bangun waktu subuh, tak nak bangun juga. Dia dengar suara mak saya mengepek baru bangun. Kalau tidak, tidur pak cerah. Begitu juga kalau buat kerja pergi Tarik Ketah, dia terus tak semayang lohor asar, dekat garik baru balik. Ayah saya tak pernah qada. Bahkan mak saya berdosa kerana selalu mengepek dan menegur ayah tak semayang. Kalau dia bergaduh pun pasal semayang juga, jawabnya tak berdosa dah. Tapi ayah ni lah yang berdosa besar kepada Allah. Ingat, kita buat dosa tapi jangan sampai dosa meninggalkan semayang. Kita banyak dosa tangan hak tak patut kita pegang, tangan ropuang. Kaki melangkah kat orang lara, kaki kita melangkah. Nak mata tengok dalam TV, tengok muka ropuang keting awet. Nak telinga dengar muzik hak khayal-khayal. Jangan sampai dak semayang. Bila dak semayang tak ada agama. Nak tinggal Melayu saja. Dan dosanya ada hudud di dalam Islam. Nah, hududnya dihukum mati mandatori. Jadi kalau mak ngepek ni pesing dah orang tua. Dia ngepek belaka. Nak dia style dia gitu. Style orang panggil style bleber. Nak dan dia berhari bleber maknanya ke kucing dia bleber, ke ayam itik dia bleber. Tapi dia bleber ni kerana ayah tak semayang. Bila lagi nak semayang, kita ni tua dah, nak mati esok sekarang dah. Ngepek itu lah. Jawabnya molek. Nak pasal apa? Itulah maknanya orang panggil jihad dengan lisan. Nah, orang tua-tua dah kan, orang muda tak cakap gitu. Yang memang ra'a minkum munkara fal yughayyir bi yadihi fa ilm yastati' fa bilisani. Maka orang isteri dia tak mampu nak bahang untuk lelaki dia dengan tangan. Fa bilisani dengan mulut. Dengan mulut style masing-masing, style orang Terengganu gitu. Nak gitulah. Kita nak mati dah ni. Esok sekarang dah abang poknya Nah, kalau dak mayang dah, bila lagi nak mayang? Ada hari dah. Tu kat Terengganu. Kelatan mayang dah bila lagi nak mayang? Pasal masing-masing. Nampak tak? Orang luar lembut sikit bila nak solat. Kalau tak solat nanti kita dok gok gitu. Kau bandar dah, tak apa dah tu. Betul dah tu. Tolong ngepek. Semayang kan? Jangan main-main. Patut anak lah kata atik ke ayah. Siang ke dia. Sebab berat ni tak semayang ni. Kalau mencuri, potong tangan Merokok, ragu, tangan kanan, kaki kiri. Tak semayang, potong kepala. Potong kepala hak Jepun, Yamashita. Nampak? Ulama mereka kata wa hududu tariki salah, dan bermula hudud bagi orang yang meninggalkan semayang bidarbi unukihi binahwi saipin, iaitu dengan memenggalkan pedang kepada lehernya. Nampak? Sampai mati. Orang ramai kau bacung tak semayang, berat dia. Soalan seterusnya, saya seluka dan selalu baca Quran. Tapi masalahnya bacaan saya tidak terlalu lancar dan kalanya sekat-sekat. Tajwidnya juga mungkin ada juga yang kurang tepat. Adakah boleh saya baca begitu? Sebab saya ada terbaca dalam halaman agama menyatakan baca Quran mestilah sempurna dari setiap sudut. Dia baca Quran dan suka baca Quran, bagus, alhamdulillah orang ni. Tapi dia rasa bacaannya tidak sempurna. Jawabnya tak apa, teruskan bacaan. Dan apa-apa yang kurang sempurna itu kita belajar biar makin sempurna.
Maksud daripada guru-guru ataupun kata-kata daripada orang-orang yang menyebut bahawasanya hendaklah baca Quran itu dengan sempurna, dengan tepat, itu maknanya kata-kata bukan mewajibkan sebagai syarat, tapi seboleh-bolehnya apa yang kurang berilah sampai sempurna. Nampak? Sebab ada hadis yang memberitahu kepada kita ada orang yang membaca dalam keadaan lekat-lekat, tersangkut-sangkut, dan dia dapat pahala kerana dia bersungguh walaupun tersangkut-sangkut. Jangan berhenti membaca Quran walaupun kita pelak lagi. Pahala daripada Allah, ganjaran mengikut kesesuaian dengan orang yang membaca. Mungkin Tuhan beri orang yang susah tapi dia suka baca Quran, pahala banyak daripada orang yang mudah lancar. Yang tak bolehnya kita tak tahu nak baca juga salah habis letak pukang. Tapi kalau kita boleh baca dah, memang setiap orang yang boleh membaca mesti ada kekurangan. Qori hak naik tu, juara qori musabaqah kebahasaan, ada lagi orang pertikai. Tak ada yang sempurna. Dulu saya pernah tinggal puasa tapi saya lupa banyak mana. Tapi banyaklah juga. Kini saya telah mula ganti. Oleh kerana saya lupa banyak, saya nak pakai niat ganti je sama. Jika puasa ganti saya itu lebih, adakah puasa itu akan jadi puasa sunat walaupun saya niat ganti? Ya, jadi puasa sunat. Katakanlah dia ada puasa, dia ada tinggal hari itu 30 hari puasa, tapi tak ingat dia pergi berqada 34 hari. Maka 4 hari itu kata ulama fiqh jadi puasa sunat. Dah so bimbang, tak ada yang sia-sia. Nampak? Tak ada yang sia-sia. Dia semayang jamak dah tadi, jamak takdim lohur dengan asar dalam waktu zuhur. Petang karang siapa di hotel, dia ingat ke tak mayang biasa, dia mayang kali biasa. Tadi mayang tak? Mayang asar 4 rakaat dalam hotel ni jadi semayang sunat. Tak ada sia-sia. Kita rugi salah buat lebih. Tak ada rugi. Rugi apa kau? Rakaat lebih pun untung. Jangan sekeleng lah. Siapa yang semayang 5 rakaat semayang asar, nampak? Dia dapat 5 rakaat pahala. Dengan syarat dia tak ingat. Jangan sengaja sengeleng batal. Pidyah tu boleh tak beri pada lebih daripada cupak untuk setiap orang miskin? Sekilo berapa cupak? Secupak ni tak sampai sekilo. Dekat sekilo lah. Yang senang berat sekilo lah senang. 1 kilo. Sebab cupak ni bukan cupak Terengganu, cupak Erop, cupak Baghdad, cupak Saddam Hussein. Cupak ni kecil je. Jadi kalau kita bayar sekilo senang. Faham? Sekilo sudah melebihi daripada secupak Melayu kita ni. Sekilo senang. Lepas tu dia kata kalau kita nak bayar lebih mana? Yang tak bolehnya kurang. Nak bayar lebih bagus. Apa-apa pun biar lebih. Niaga biar lebih niaga. Kalau kita jual kan, will lebih. Dan anak pelaling timbang-timbang sekilo ada dalam 18 ekor. We 2 ekor lebih. Dah cukup dah mata sekilo. Ambil 2 ekor lagi, nak buah biar lebih. Setan kata rugi pada. Biar sama. Jawabnya jangan, will lebih. Bila kita will lebih, murah rezeki. Tak percaya buat. Hak mana hak berada, hak tu kat rezeki. Ajar will lebih. Ni hak jenis bergaluh kau anak beranak beli tak will lebih. Tu will lebih. Tak lebih tak mau. Marah. Modal hai. Ni bakit modal. Cucu mari beli biskut jagung. Toki dah rucik. Ikut 2 poceng. Dah 2 poceng berapa reng? 30 reng. Ada 3 keping. Toki timbang biskut ni. Cucu nak beli 2 poceng biskut cotek. Lebih sikit cabut mula toki. Buat dalam tank. Cukup lah. Ambil tong biskut, likut atas pada toki tu. Sekut tu. Apa benda punya orang? Cucumu lah tu. Ayah dia, anak mung. Bodoh punya orang. Beli dah timbang apa? Kalau toki lah, beli ambil saja. Ni main jauh, ambil saja. Biar dia 2-3 hotel. Dah, tabuk ni. Tengok laci tu.
tambah suting. Ada. Boleh masuk kubur lagi? Boleh. Kering gitu lah. Tinggal batu nasang 2 tik. Jangan ajar gitu. Will lebih apa? Will lebih. Kalau kata akal kata kita rugi. Tak. Agama kata kita untung. Nampak? Tak percaya buat. Negara will lebih. Bukan lebih banyak. Gula sekilo, will 8 kilo. Kan gitu. Mana will lebih? Dia kira bodoh. Salah tak saya berjemaah di rumah bersama isteri, tidak di surau masjid sebab isteri saya nak jemaah sama saya. Tapi bila waktu ada kuliah dan bila kami keluar baru kami ada jemaah di surau dan masjid yang berdekatan dengan tempat kami berada. Tak salah. Tapi janganlah dengan isteri sama. Jadi kalau ada sekali-sekala berjemaah dengan isteri. Sebab tak boleh dapat walaupun berjemaah itu di mana-mana sah, di rumah pun dikira berjemaah, tapi tak boleh lawang di masjid. Tak boleh lawang di surau. Dia dapat full 27. Setuh dengan isteri batal wuduk, tapi ada daripada mazhab lain boleh ditaklid tidak batalkan wuduk jika tersetuh tanpa disengajakan. Jawabnya boleh. Tapi bukan kita saja-saja nak bersukaria ataupun nak memudah-mudahkan agama. Boleh tak ziarah kubur dalam keadaan haid? Boleh. Yang tak boleh masuk masjid je. Perempuan haid dia sebab tu dia ada dalam bab fiqh yang diharamkan ke atas perempuan yang haid. Yang pertama semayang, yang kedua tawaf, yang ketiga membaca Quran, yang ketiga yang keempat memegang Quran, yang kelima jima'. Yang keenam diceraikan dia. Mana hak lain boleh? Hak lain boleh. Sembelih lembu boleh? Perempuan haid sembelih lembu. Berak. Ingat darah lembu, darah dia. Tak. Soalan seterusnya. Di sini saya mengambil sedikit daripada tikar rencana akhbar yang menyatakan bahawa secara berpolitik di zaman Nabi adalah jauh berbeza umpama langit dan bumi jika dibandingkan cara berpolitik zaman sekarang. Cara berpolitik pada zaman Nabi SAW berpolitik mengajak manusia ke arah ketakwaan pada Allah, bukannya mengajak manusia menyokong si A dan memuji si B atau menuduh orang itu tidak betul dan saya yang betul atau sebagainya. Kemudian semua hujah agama yang dikeluarkan oleh parti politik ini kebanyakan cenderung untuk kepentingan politik masing-masing. Apakah pandangan dan pendapat Ustaz terhadap kenyataan rencana tersebut? Jawabnya betul lah. Begitulah cara berpolitiknya Rasulullah. Bukan nak mengkabur maknanya kita ni betul, tetapi Islam itu yang betul. Jadi zaman sekarang siapa yang berpolitik cara gitu, maka dia berpolitik cara Rasulullah. Nampak? Sebab tu dalam kita berpolitik bukan kena nak kemenangan semata-mata, tapi kebenaran adalah asas bagi perjuangan. Nak benar dulu. Jangan nak menang saja. Nak kata siapa-siapa. Nak benar dulu. Allah tak apa, asal benar. Gitu. Dah kalau menang alhamdulillah. Nampak? Jadi sekarang ni mungkin ada di kalangan orang yang di dalam jemaah Islam dia berpolitik tapi untuk mendapat kemenangan semata-mata. Kena baiki ya. Bila orang kritik, salah tu cara kita. Kita nak kebenaran. Jadi kena baiki, tapi tak semua ada yang betul dah jalan dia. Sebab tu cara berpolitik ni ahli agama dia lain. Kalau orang yang bukan ahli agama dia lain. Dia sembarana sikit. Ahli agama ni dia ada matlamat ni. Nampak? Kita nak dapat seperti mana Rasulullah sungguh tak boleh. Walaupun dia role model, kita tak boleh nak buat macam Rasulullah. Nampak? Tapi sekurang-kurangnya konsep kita bukan untuk menang. Kita nak kebenaran. Kalah tak apa, teruskan perjuangan. Dan bila orang musuh kita buat benda yang betul, tak boleh pertikaian. Jaga, jangan bila kita musuh dengan dia hak betul pun kita kata salah. Tu kita jadi sudah emosi.
Apakah penilaian pandangan Ustaz terhadap Wan Malaysia disarankan Perdana Menteri sekarang Tuan Raya? Apakah bercanggah dengan hukum Islam? Ada benda yang betul, ada benda yang tak betul. Nah, dia Allah telah satukan kita lama dah dengan satu agama. Wa atasimu bihablillah jami'a. Semua kamu lah hendaklah bersatu atas nama tali Allah. Atas nama negara, sayangkan negara Malaysia tak boleh. Atas nama sama-sama, maknanya sebagai rakyat Malaysia tak jadi bersatu. Nah, sebab bersatu bukan untuk satu Malaysia, untuk seluruh umat. Wa tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, itu tafsir. Nah, hendaklah kamu bersatu padu, bukan atas dasar wang Malaysia, tapi hablillah, tali Allah. Bukan kita tafsir hablillah dinillah. Nampak? Jadi sekarang ni betul dah kita nak persatuan. Nak untuk bersatu hati atas takat benda. Atas takat kita warga Malaysia. Jadi pasal kita negara sekular. Nah, atas perlembagaan Malaysia tak boleh, lorek yang tu boleh. Tapi wa'tasimu bihablillah, atas tali Allah baru boleh. Nampak? Lepas tu nak belum bersatu, kita balik kepada Islam, baru ajak orang bersatu. Kita tak balik pada Islam, kita nak ajak orang bersatu kan ni. Padahal ramai yang nak ucing. Apa pandangan untuk mengekalkan hubungan suami isteri hingga akhir hayat pada muslimin dan muslimah yang ingin mendirikan rumah tangga atau yang baru saja bergelar suami isteri dan yang telah lama mendirikan rumah tangga? Nak uji pandangan mana? Kita pun tak lama kok. Nak orang hak lama-lama lah. Nak dia nikah kahwin ni, nikah kahwin. Sebab tu dia bukan saja Tuhan haruskan nikah, Tuhan haruskan pula perceraian. Harus nikah ini kerana Allah tahu dah dia cipta manusia sampai pada umur sekian-sekian, dia berasa ingin hidup berpasangan, maka dia harus disyariatkan nikah. Bila dia haruskan nikah, Tuhan tahu pula tiap-tiap orang yang berkawan dia akan berbalah. Bila berbalah, dia haruskan pula cabut nikah, dia panggil talak. Jadi tak boleh nak kata mana kita ni wajiblah duduk bila kena cerai, bila kita nikah pakai kekal sampai ke anak cucu. Nabi marah. Nampak? Maknanya duduk dalam amal damai boleh lah, tapi nak kata nak kekal sampai ke mati tak baik, kata gitu. Nampak? Nabi marah orang pergi kat orang nikah, dia kata semoga kekal ke anak cucu, maknanya sampai ke mati tak bercerai. Jangan kata gitu, takdir Allah. Takdir Allah, suami dia orang lain, nak kata kan? Dengan suami ni hak selek saja. Allah dah takdir dah suami dia hak ramai anak, hak nu. Ya keke. Faham? Hak ni selek 3 tahun je. Lepas tu tak lama balah dengan hak nu. Tu Tuhan kacang dah. Lepas tu Nabi marah, jangan kata semoga kekalkan anak cucu. Nampak? Jangan kata gitu. Nabi suruh kata barakallahu alaikum. Ya Allah berkat, semoga Allah berkatkan ke atas kamu berdua wahai pengantin. Suruh kata gitu. Sebab jangan kata ke anak cucu gitu. Sebab perkahwinan dia ada perceraian pula. Nah, cuma hidup baik. Sampai masa Tuhan kehendaki berpisah. Tuhan tak kehendak kekal. Gitu sudah. Main nak kekal sampai ke anak cucu, main kekal mana boleh, dia mesti ada perceraian. Perceraian benda yang biasa dalam kehidupan. Cuma di segi masyarakat Melayu benda dah oleh. Cerai dak pakai rawat tu cerai, tak tu cerai. Lah benda biasa cerai. Nah, macam kita beli kereta, lepas tu beli kereta lain pula, jahat tau. Dah hak kau apa? Dah pakai dah kereta lama, naik kereta baru. Hak kau. Lah dah kereta tu lama. Main mampu homo kat tepi lain. Dah beli kereta baru. Nah, cuma kereta lama tu dia tak katok lah. Nah, dia atau molek training molek, kalau training, kalau sipang molek. Nah, basuh sokmo. Gitu juga. Tak susah kalau berlaku perceraian dan sebagainya, kita duduk atas aturan pelang daripada Allah belaka. Hidup tak bercerai pun dengan izin Allah, bercerai pun dengan izin Allah, tapi jangan cari jalan perceraian. Sebab tu dia ada dalam keadaan gini sunat bercerai, dalam keadaan gini wajib bercerai, dalam keadaan gini makruh bercerai. Dia ada sabak ni. Cuma hidup dalam keadaan mentaati agama. Betul dah kekal sampai ke anak cucu sampai ke akhir hayat, tapi tak semayang, jadah dia.
Kalau orang kafir tanya kenapa Islam dia duduk keliling kotak di Mekah, orang Islam semayang sembah dinding di surau atas masjid, dan bagai-bagai lagi soalan orang kafir persoalkan, apakah jawapan yang harus dijelaskan adalah bentuk dakwah pada orang kafir? Kalau jawapan yang dijelaskan yang tidak langsung dapat menyampaikan dakwah pada orang kafir. Orang kafir kata, mu duduk di Mekah, duduk keliling ke batu, apa dia sembah batu kok? Kita kawat tak sembah batu kan? Mu ambil ngekering batu tu buat lagi, ya lagi Mekah situ kok. Sebab Allah suruh menghadap pada arah yang sama, menunjukkan kami semua orang Islam, hati kami satu saja. Nampak? Jadi takdir kata Kaabah tak ada dah, arah situ juga. Bukan arah tu, tapi simbol penyatuan hati umat Islam. Itu saja. Bukan sembah dinding. Mu mari berazam, mu cabut dinding surau. Orang semayang ngadap dinding kau. Nah, bukan muak lagi dinding tu buat pergi kat rumah. Mu orang semayang rumah mu pula. Dah. Tapi mung tak pekong mu sembah tak pekong. Mu sembah sini tak pekong buah atas TV, dia ngadap depan TV. Wah sembah. Kita ambil tak pekong buah dapur, kita dapur pula. Apa lari ya, sudah lari. Tu baru orang sembah tak pekong. Betul tak? Dan ni kalau kita orang cabut dinding ni, kita sembahyang lagi ni kok. Bukan sembah dinding. Dan kalau kata buat ni depan tiang api, kan ada satu pihak saja. Allah tidak ada tempat, Tuhan yang menjadikan segala alam. Yang tipu, yang palsu orang kafir sembah berhala. Nah, Cina kau terik, dia buat tak kongcek se. Cina kau terik kan, kalau dia buat kau terik, dia ada tak kongcek se. Bagi-bagi dia bakar garu. Dia semayang ya lacing. Nah, kita pergi malam-malam, kita alih tu pekong dia. Kita boleh kandang. Esok dia pergi tak kat tu. Dia pergi kat baru pula. Sudah lari. Di situ pula. Situ baru orang yang menyembah berhala, tak sama. Soalan seterusnya. Saya ni pelajar sekolah, saya ada kesusahan untuk menghafal pelajaran saya. Ada tak ayat yang biasa digunakan untuk menghafal pelajaran maupun ayat suci Al-Quran? Kita pun tak berhenti kat doa-doa ni. Jadi di antaranya, kita mula dengan berniat, dengan niat yang betul. Nampak? Dan kita berdoa di antaranya, ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah aku hafalan para nabi. Nampak? Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifzal mursalin. Ya Allah, Tuhanku, kurniakan kepada aku hafalan para nabi dan ingatan para rasul. Nampak? Mana kita nak kuat gitu lah. Soalan seterusnya. Pada berapa tahun yang lepas saya ada buat ibadat haji, tapi belum tentu saya ada pergi jumpa dengan orang tertentu seperti ustaz, minta pendapat masa mana sepatut nak tolak ke sana. Ustaz tu kata sebelum saya tolak ke lapangan terbang, saya perlu melangkah keluar dari rumah saya tepat pukul 5 pagi. Salah perbuatan tu nak tilik nasib. Apakah hukumnya ustaz? Tak syirik ke? Jawabnya tak tahu lagi apa sebab dia suruh melangkah pukul 5 pagi. Mungkin congok ustaz tu kalau keluar pukul 5 lebih tak datang kapal terbang. Kalau gitu tak apa. Tak. Jadi kita tak nak kena seka baik dulu. Benda masalah ni. Tapi kalau dia kata kalau kita keluar tak datang betul pukul 5 pagi, naskah kita tak malik, tak betul ustaz tu. Nampak? Sebab dia jang ni tak ada dalam hadis. Zaman Nabi SAW tak pakai dengan jang itu. Walaupun jang ni ada dalam sejarah umat Islam. Tapi tak ada hadis sebut dengan jang. Jadi tak boleh nak kata lagi. Sebab apa disuruh tepat pukul 5 kita melangkah keluar daripada rumah. Kalau kata tak ladang pukul 5 kita keluar, jadi tak malik. Itu baru syirik, kepercayaan yang tidak betul. Saya ada nak minta petua. Bagaimana kita nak menghilangkan perasaan gemuruh dan rendah diri dalam hati kita bila kita melakukan satu kerja? Apakah ada amalan atau ayat Quran yang boleh saya amalkan? Dia ni gemuruh dan debar lah. Memang dah tiap-tiap manusia ni keroliknya kalau benda-benda yang kita tak pernah buat, kita debar.
Apa sajalah, walaupun benda tu kecil nak benda orang suruh pergi buat, kita tak biasa buat. Nak orang suruh kita goreng ikan, dak goreng ikan pun tebal lenyap kita. Nak jadi kita pun tak reti juga ni kalau jenis-jenis kerja ni. Kalau jenis-jenis hak maknanya nak cakap apa semua, doa Nabi lah. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tamu jadi debor. Nampak? Ya Allah, ya Tuhan aku, lapangkanlah dadaku, jangan jadi rasa sebab. Sebab ni debor ada orang suruh ni. Nak wa yassir li amri, mudahkan segala kerja-kerja aku. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dan lidah aku hak sipu-sipu biar jadi jelas molek. Nak biar pasih molek. Bak dia orang aling tapi dia kenaling. Dia aling dah tapi kenaling. Ngaji kitab Allah, bukan kata Syarah Muqtasar Asmuni dah ngaji, kitab Yasin dah. Nak Alfiah Ibn Malik tu apa dalam dada, tapi tak pernah jadi imam semayang kat orang ramai. Satu hari Tok Guru suruh jadi imam. Anak murid ada dalam 400 orang, Tok Guru ada 3-4 orang, ustaz-ustaz 5-6 orang. Nak kawan ni ngaji 15 tahun 16 tahun ngaji. Nak mana banyak kitab dah lah khotang, tapi dia tak ada pengalaman. Dia semayang maghrib, Fatihah tak boleh baca, gegar rasuk surah. Tak tak terbit Maliki Yaumiddin bunyi. Kita setambung dah. Dia tak ada pengalaman. Tu jangan main, ilmu banyak dah, dia kenaling. Tu baru orang duduk belakang. Kita tak lapau. Hak pusing baca khutbah raya tu baik air kecing. Ustaz baru balik Mesir, faham? Nitik air kecing ni kau jubah, orang suruh dak biasa. Ni dak lah, banyak dia berlatih. Nak ni cerita dulu. Nak balik tu dah orang balik Mesir. Nak pada kawan tu bukan macam mana ingat dia ni, banyak ngai je. Dah nolak dah masuklah, duk main gitu je. Nak baca khutbah, hak kita semayang orang ramai belakang kita tak nampak tau. Debodoh ni telinga gegok deg. Dan ni ngadak orang. Nampak bunyi tokak tokak gini. Nak tangan pun pegang terus kocek, waktu baik gegar bola kocek terus. Itulah jadi dengan pengalaman. Jadi kalau kita debar benda, ingat kadang-kadang tak boleh juga pasal kita jenis darah gemuruh, tak jadi apa juga. Tapi setengah-setengah orang boleh dengan berdoa dan seumpamanya. Nak beritahu kepada mak nak derma masjid, ikhlas tak derma kita tu. Jawabnya tengok tujuan beritahu. Sebab itulah kata ulama-ulama dalam bab riak, janganlah kamu memberitahu kepada orang kerja-kerja amal kita, atau kita tunjukkan kepada orang biar orang nampak. Jangan. Melainkan jika kita bertujuan supaya orang ikut sama buat kebajikan, maka jika sebab demikian harus. Faham? Jadi kita buat kebajikan bukan nak suruh orang puji, kita buat mula dulu supaya orang tengok, orang buat attack. Maka hukumnya harus. Nah, lagi jadi dia kabar ke mak dia nak duit 5 riyal nak derma ke masjid, tak ada pun niat nak cari ke pangkat, cari kepujian, maka hukumnya tetap ikhlas. Soalan seterusnya, saya selalu lawang suami saya. Molek, saya minta maaf lepas tu. Baguslah minta maaf. Lepas minta maaf, saya lawang semula. Boleh tahan orang puang ni. Tu kata orang puang, orang lelaki kena faham lah. Kalau dia kata minta maaf, maaf lah. Dan memang kita tahu maaf dia tu banyak lebong ya, dia kepik. Dan jangan kita percaya dia tak akan buat lagi, kerana dia orang puang. Faham? Dia minta maaf, kita kena ingat ini maaf bukan kali terakhir. Dia akan buat lagi beribu-ribu kali. Kita kena faham. Bila kita faham, kita ada apa? Dia buat salah, dia minta maaf.
Dakwah dah bang, dakwah dah. Jangan kita percaya. Kalau kita percaya, kita bodoh. Faham? Dia jenis memang dakwah dah tu memang nak buat pula. Itu maksud dia. Jadi kita sabarlah pasal rapang ni jenis gitu, kurang akal. Tak apa sihat. Jadi kita terima dia buat pula lain kali kita maaf pula. Baru senang rumah tangga kita. Ya kita orang cerdik. Dia orang kurang agama. Gitulah sama-sama. Gitulah. Minta maaf patutlah. Betul sungguh rapang memang gitu. Pagi dia lawan kita, tengah hari minta maaf. Malang buat pula. Tengah malam kita pula minta maaf. Macam mana nak buat saya ni ustaz? Tolong saya lah. Nak tolong ke mana? Bukan ini aku. Dia lawan laki dia pun marah dah, dia pun minta maaf. Laki dia maaf. Sekarang lawan pula. Jadi duk main gitu sama-sama. Jawabnya orang lain gitu kau. Gitu lah kau. Demah. Gitu tak? Gitu kau. Sama tak? Sama je. Jadi serupa rasa bimbang Passion gitu kau puan. Kan ada bini dia sekali dia buat salah, masih mula nikah itu duk laki dia marah. Pak mati dah buat salah dah. Ada? Ada. Dia reka kau lain pula. Ni tugas dia gitu. Bagi nak uji kesabaran kita. Apa puang kan? Khabar kan bila kita jabat salam, aku terimalah nikahnya, ingat baik. Aku terima nikahnya bukan isteri saja. Aku terimalah nikahnya dengan perempuan yang banyak songai ni. Faham? Yang banyak alasan, yang banyak berbong aku kayak gini, yang banyak ketek pitih aku kayak gini, yang banyak blebel, yang banyak dak kena, yang banyak buat salah. Kerek minta maaf. Lepas tu buat pula. Yang banyak sungguh. Jadi fahamlah. Jadi tak ada lah apa-apa pasal kita faham dah. Dia buat salah kita maaf. Tapi bukan maaf saja, asal buat lain kali tak molek buat gitu. Kena hak laki baik lah, kena hak jenis taekwondo balik orang. Mana dia maaf tapi 3 util tu karate atas kau. Orang kaya alim dengan orang kaya, orang miskin alim. Betul ke ada orang kata orang kaya alim lebih payah masuk syurga daripada orang alim miskin? Jawabnya tak betul cerita ni. Yang betul bukan alim. Nampak? Orang beriman, orang Islam, bukan masalah alim. Bapa orang kaya lambat sikit masuk, memang nak kira kita. Kalau lepas segala-galanya masuk syurga. Tak lepas kau nalak sebelah tu. Faham? Macam kita lah, kalau orang miskin pergi Singapura, beli wah 5 segaju batik Jawa sebelah. Kawan tu 3 trailer barang, habis 1.9 juta beli. Siapa kat custom mana baju? Custom tengok dia wah 5 akak kita acah tu. Nampak? Derah lepas pasport. Hak nu, ni mana resek? Hak ni mesin dia pula. Hak ni mana permit? Hak ni barang dia. Hak ni benda apa ni? Panjang cerita. Itu sebab dia. Soalan seterusnya. Kita berhenti tak dah baca semua dah ni. Dia 3 orang mesej suruh berhenti awal. Ada bola ke apa? Orang sini berdia suruh berhenti awal. Ada main bola. Aku apa bola? Amu dah mesej. Dah pedang rasa susah. Allah Rabbi. Tengok muka bucak kesian habis. Kalau isteri berzina depan suami, dayuh suami. Tapi kalau suami berzina depan isteri, mana pula? Jawabnya nama saja isteri itu, suami itu dayuh kalau benarkan isteri berzina depan mata dia. Dan kalau suami berzina depan mata isteri, tidaklah kata isteri itu dayuh. Pasal dayuh ni untuk orang yang berkuasa. Dan isteri ada kuasa tak? Tak ada kuasa. Bila tak ada kuasa, tidak dikatakan dayuh. Tetapi suami itu dajjal tau. Depan bini dia yang pergi berzina. Jadi tak salah yang kita duduk terikat sangat dengan nama.
Nah, dosa tu yang kira. Nama tak penting mana nama. Dosa iaitu ahli neraka. Beraah lalu melampau batas ni. Nah, berzina di belakang isteri tak sama ulama kata dengan berzina di depan isteri. Lebih besar dosanya. Jasa katalah nama dayu tak dayu tak usah bimbang tu. Sebab di akhirat nanti Nabi cerita orang yang paling rengang sekali kena seksa. Bukan berzina depan bini. Dia paling rengang. Oleh kerana dia paling rengang, maka dikenakan azab paling rengang. Kerana dialah hak nombor satu sekali paling rengang. Maka dipakai dengan sepasang kasut daripada besi api neraka. Itulah azab yang paling rengang. Bila dia pakai, maka otak dia menggelegak macam bubur di dalam periuk kerana panasnya kasut. Maka dia pun berkata dialah yang paling azab. Nabi kata pada hadiah yang paling rengang. Dah ni zina depan isteri. Apa benda ni? Apakah hukumnya perzina abang ipar dan adik ipar sedangkan kakaknya sah isterinya lagi? Bolehkah dimadu? Jawabnya kena pasah suami isteri pasal zina dengan mahram bagi isteri. Faham? Dosakah isteri setelah tahu lakinya ditiru isteri semula disuruh tinggalkan takut dosa? Jawabnya, kalau suami berzina tak berdosa, isteri biarkan isteri suami jimak dia bila balik ke rumah, tak dosa. Suami yang berdosa. Tetapi isteri boleh meminta pasah daripada qadi kerana tidak suka ataupun tidak rela lagi duduk bersama dengan ahli zina. Itu boleh. Berdosa tak semua orang kampung tu yang tahu dah ambil tindakan? Disalahkan isteri yang lemah. Jawabnya, orang yang tahu, maka kalau ramai yang tahu, konnya fardu kifayah. Semua pakat awak senyap belaka, marulah berdosa belaka. Saya harap ustaz huraikan perkara ini untuk generasi akan datang. Saya minta dengan tak berilah pada doa yang memberi ketenangan hati dan kesabaran. Ginilah kita tak buat salah kepada Allah Ta'ala. Dan suami kita di zina, dia buat salah kepada Allah, maka sabit kesalahan dia ni kena hukuman zina di akhirat nanti, iaitu diletakkan di dalam tong daripada besi dengan perempuan zina yang berzina dengan dia. Letak dan diletakkan api atas, kiri, kanan dan bawah, masuk kelilingnya, dan darah dan keluar dana air yang busuk daripada kemaluan ahli zina yang tidak bertaubat, sehingga ahli neraka pakat marah belaka, kopling. Tu hebatnya orang berzina. Jadi kalau gitulah seksanya lakimu kat gini. Kalau gitu kita dakwahlah dia pula, dah suami kita kan. Supaya dia bertaubat kepada Allah. Setiap manusia dia ada melakukan kesalahan. Sabar dengan jalan kita nasihat ke dia. Lebih baik suami kita kan. Seorang laki-laki mengetahui ini bekas isteri abang kandungnya sendiri yang masih hidup dan telah mempunyai anak. Adakah sah segi syarak dan bolehkah kita hadir majlis kendurinya? Apakah hukum seorang yang dengar azan dan dia tak menghadiri solat jemaah? Adakah sah solat sendirian di rumah? Jawabnya sah. Menurut mazhab Hanbali wajib dia kena sembahyang. Kalau dia sembahyang di rumah sah, tetapi dia berdosa. Tetapi jumhur ulama mengatakan tidak berdosa kerana hadir jemaah itu fardu kifayah. Mazhab Hanbali fardu ain bagi orang yang mendengar bang. Jadi kalau sembahyang kat di rumah sah sembahyang, tapi dia berdosa pada Allah. Itu mazhab Hanbali. Adik kahwin dengan kakak ipar yang telah bercerai. Boleh tak? Sah. Perempuan tu dulu bini abang kita, dia pisah dah dua orang, ataupun abang kita mati, nikah dengan kita pula, boleh tau? Boleh ya, apanya? Dah apa tak boleh? Dah pelik lah, jarang berlaku tak? Boleh. Kita kahwin dengan bini kita di rumah tu, kita cerai dengan bini kita, kita ambil kakak dia pula, boleh? Yang tak bolehnya madu, bini kita dengan kakak madu sekaligus, tak boleh. Nampak? Wa an tajma'u bainal ukhtain, haram kamu himpun antara dua saudara.
Kita ni bini kita cerai dengan bini kita kahwin dengan mak saudara dia pula, boleh? Ataupun kita cerai dengan bini kita kahwin dengan anak saudara bini kita, boleh? Tapi orang tua-tua dia, orang Melayu dulu, dia ada gelar kan, dia panggil. Kalau cerai dengan adik, kakak, ambil adik pula, dipanggil saling tikar. Cerai dengan kakak, bini kita lah ni kakak. Cerai, kita nikah dengan adik dia pula, habis edah lah. Nikah dengan adik ipar lah. Nah, bagi saling tikar. Kalau cerai dengan bini kita ambil anak saudara, bukan tikar, dia panggil saling mozek. Betul ke tak pun tak tahu. Tapi hukumnya boleh, kena habis edah dulu. Cuma dalam masyarakat Melayu ia pelik pasal orang Melayu ia jahil. Dia ingat ke tak boleh? Tak, dia kata tak boleh. Tak boleh, tak pakai, dia pula ambil kakak pula. Tak apa tak boleh. Orang Melayu cerai tak boleh. Tak, nikah kali kedua, jahat tu bini dua, jahat bini dua. La ilaha illallah, jahat dia bini dua. Mu tu tak ada belaki jahat. Malah duk kata kau orang. Kalau nak bini berapa pun, kalau bini 5 baru jahat, benda haram. Dia duk sibuk, beralok bini 2. Dah mu susah dia. Sakak hidung mu. Yang susah ngak mu bini atak. Tu aku tak berani kata. Tu masyarakat Melayu. Bercerai jahat. Apa jahat tu patu laki dia cerai, kalau tidak laki tak cerai dia. Jahat tu. Mu tahu jahat apa tu. Dah tak ada jodoh. Nampak kan ni? Dak sepahaman. Ada masalah, kata jahat kan ni. Sudah hal orang. Kalau kita kata jahat kan ni. Hati Melayu jahat. Dah pakai kan. Kita ni masyarakat pelik sungguh. Orang nikah saling tikar tak boleh. Saling tikar biasa, ambil ni cerai kakak ambil adik, cerai dengan adik ambil kakak. Dia timbal balas boleh tak? Pihak lelaki boleh juga. Dia cerai dengan kita, kahwin dengan adik kita, boleh tak? Dia cerai dengan kita, dia ambil pak dara kita, boleh? Yang nak bolehnya cerai dengan kita, ambil pak kita, tak boleh? Nampak? Baru tak boleh. Jadi hak lebih ni insya-Allah kita jawab bulan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wassallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi